Baik, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini saya akan memberi tumpuan khusus kepada komen saya atau ulasan saya berhubung dengan penamaan calon, sebab majoriti ataupun hampir semua sudah buat penamaan calon dia, khususnya gabungan-gabungan yang besar seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga GTA. Ya, jadi hari ini telah berlangsung, ya, penamaan calon GTA, dan saya pun telah menonton ketiga-tiga penamaan, majlis penamaan calon. Saya menonton Barisan Nasional punya, saya menonton yang dibuat oleh Perikatan Nasional, dan saya menonton juga yang dibuat oleh GTA tadi. Jadi apakah komen saya? Okey, pertama kita mulakan dengan Barisan Nasional, ya. Jadi Barisan Nasional ni seperti mana yang kita tahu, okey, saya dah jelaskan berlaku atau sedang berlaku pergolakan di banyak bahagian cawangan, dan boikot besar-besaran dalam banyak bahagian, ada yang kata lebih 100 bahagian dijangka pada PRU 15, kerana apabila sudah ada satu gabungan yang sudah ada heavyweight dia, dan anda dengan jelas melakukan memancung hanya kerana mereka bukannya sehaluan dengan anda, iaitu Presiden, dan untuk mencantas mereka yang dilihat sehaluan dengan Ismail Sabri, ini telah menimbulkan kemarahan amat sangat, ya. Jadi dalam keadaan Barisan Nasional dijangka akan kena agak teruk dalam PRU 15 berdasarkan tinjauan, ya, keadaan ini akan menjamin, ya, Barisan Nasional mungkin boleh sampai hangus, ya, pada PRU 15, sebab akan berlaku boikot besar-besaran, ya. Jadi bayangkan orang yang tidak ada semangat kerana begitu kecewa dengan kepimpinan, ya. Dan saya pun dah ceritakan penolakan besar-besaran sedang berlaku dan akan berlaku terhadap kepimpinan UMNO secara keseluruhan, khususnya pemimpin-pemimpin seperti Zaid Amidi dan Ahmad Maslan. Tapi apapun, dari segi penamaan calon, UMNO masih ada heavyweight dia. Okey, so ini adalah satu gabungan yang masih ada heavyweight dia. Jadi penampilan yang pertama adalah penting, ya. Apabila anda ada heavyweight, anda tidak boleh singkirkan semuanya. Jadi UMNO ada heavyweight dia, walaupun 10 dicantas, 2 tu memang kata tak nak bertanding seperti Nazri Aziz, ya, tapi ada heavyweight dia. Okey, so itu pertama. Kedua, saya menonton pencalonan Perikatan Nasional. Baik, pencalonan Perikatan Nasional juga memaparkan beberapa calon yang dianggap heavyweight. Okey, dan ini tidak boleh dinafikan. Okey, dan yang saya dapat tahu dan berdasarkan pemerhatian saya, dia memaparkan 169 calon. Jadi Perikatan Nasional, logik dia betul, dia nak cuba takluk negara, kerajaan lah. Berjaya tak berjaya itu cerita lain. Saya memang yakin tak akan berjaya dapat majoriti, tak ada siapa dapat majoriti. Tetapi kalau itulah objektifnya, maka jumlah yang diletakkan tu betul, terdiri daripada heavyweight dan sebilangan calon muka baru. Okey, so ini telah dilakukan oleh Perikatan Nasional. 169 adalah satu angka yang bijak berdasarkan objektif Perikatan Nasional. Dan kalau kita sandar kepada tinjauan, Perikatan Nasional dan GTA setakat ini jauh mengatasi parti-parti lain seperti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, ya. Malah Barisan Nasional berada di tangga ke bawah sekali, diikuti dengan Perikatan
Pakatan Harapan kedua terbawah. Jadi betul lah apa yang dilakukan, 169 kerusi untuk meningkatkan kemungkinan akan menang lebih banyak. Dan hari ini pula berlaku penamaan calon GTA. Secara amnya saya lihat tak ada masalah dengan penamaan calon, tetapi saya ada satu teguran, ya, sebab saya sayangkan Tun Mahathir, jadi saya tegur. Okey, misi dia adalah untuk mengalahkan UMNO, betul. Jadi GTA perlu bertanding di semua kerusi yang ditandingi UMNO. Itu langkah betul, ya. Tetapi jika misinya adalah untuk menjadi kerajaan, perlu juga lihat penamaan calon parti-parti atau gabungan-gabungan lain. Jadi oleh kerana persaingan sekarang sengit antara Perikatan Nasional dan GTA, yang kedua-duanya duduk di tangga teratas sekali dari sudut tinjauan, yang walaupun GTA duduk lebih atas, tetapi untuk membentuk kerajaan ataupun menjadi kingmaker, perlu meningkatkan kebarangkalian akan mendapat kerusi yang lebih banyak. Jadi apabila melihat Perikatan Nasional mencalonkan 169 individu, GTA seharusnya ada lebih ramai calon, ya. So apabila saya lihat pencalonan hari ini, saya kira lebih kurang 120 hingga 121 calon. Okey, dan kebanyakannya muka baru, heavyweight selain daripada Tun dan 2-3 lagi kurang. Okey, so ini kalau secara logik kita perlu lebih ramai calon. Jadi ini sesuatu yang menghampakan saya. Okey, ya. So it doesn't, because at the end of the day it's about numbers, ya. So kalau dah bertekad untuk membentuk kerajaan dengan perikatan yang lebih dikenali, sebab GTA lebih baru, pun meletakkan 169 kerusi, walaupun dia declare di Barisan Nasional musuh dia, tetapi dia masih letak 169. You like it or not, kalau kan nak jadi kingmaker, lebih-lebih lagi kalau kita lihat peratus heavyweight kurang dan banyaknya muka yang kurang dikenali, jadi perlu ada lebih banyak kerusi. So ini satu yang menghampakan, dan saya hampa sedikit bila saya tidak mendengar nama Tan Sri Abdul Hamid Bador, tetapi itu saya boleh faham sebab kita tak boleh paksa orang, ya. So saya risau di situlah. Saya risau berkenaan dengan pencalonan ini, ya, sebab di PRU 15 kita dan kalau kita lihat tinjauan dan sebagainya, kita memang nampak trend akan berubah sedikit, lebih ramai akan lihat calon berbanding parti. Okey, lebih ramai akan lihat calon berbanding parti. Mereka akan menilai kewibawaan, penampilan, gaya dan banyak perkara yang akan dipertimbangkan. Dan kita pun kalau tanya layman, they are saying we are going to see the candidates. So itu satu. Kedua, teguran saya adalah jangan ucap tahniah masa pencalonan, ucap selamat maju jaya, ya. Ini saya ikhlas lah dalam ni, tetapi saya mengucapkan tahniah kerana berjaya melangsungkan majlis pencalonan, ya. Okey, so ini sahajalah komen saya. Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang, ya. Terima kasih Ebiman Dahlia Muhammad. Ada soalan? GPS Sarawak Kingmaker, saya khawatir, ya, the pencalonan. Terus terang saya khawatir with the pencalonan. Dan seperkara lagi, saya pelik bila 20 lebih calon mengambil gambar on the stage dan yang lebihnya dibaca nama dan sebagainya. Itu I do not know what was all that about, ya. Okay, dan ramai tanya saya. Okay, so
itulah, ya, terus terang tak cukup, ya. Dan perlu sebenarnya banyak watak-watak kat luar sana. Even kamu lihat di media sosial pun banyak watak yang terkenal yang memang mati-matian sokong GTA. Saya tidak faham mengapa tidak dilibatkan sama. Okey, tapi itu tak apalah, benda dah jadi. Okey, UMNO boleh Regi calon mana? Saya dah janji saya akan umumkan esok, ya, sebab saya dapat tawaran untuk jadi bebas. Jadi saya berjanji akan umum besok. Tetapi sebenarnya saya boleh umum sekarang sebab keputusan telah dibuat tadi dalam satu mesyuarat. Pihak yang menawarkan itu saya sudah tolak kerana ada syarat tertentu yang saya tidak setuju. Okey, so itu menjawab soalan Khairul. Fahim Tuan RJ Pro GTA ke? Okey, anda rewind balik, anda dengar ulasan saya mengulas pencalonan semua gabungannya. Ulasan ni bukan pro GTA ke, pro perikatan ke, pro barisan, ya. Saya cuma khuatir sebab bila you have a lot of unknowns, you have to have a lot of seats. Okey, dan bagaimana individu-individu yang lebih menyerlah, ya, tidak dirapati. So ini just my khuatir lah. Okay, I have to say it. Nanti ada orang kata niat apa semua, I don't care. Okay, alright. Wahida Shah, go ahead tuan, GTA is waiting. Okey. Menurut pandangan anda, adakah Azmin boleh menang di Gombak dan adakah KJ boleh menang di Sungai Buloh? Saya akan jawab esok babak Azmin ni. Saya akan jawab esok. Ada sebab saya akan jawab esok. Okey, menurut pandangan anda. Okey, dah jawab. Betul ke Anwar tu? Okey, seperkara lagi, saya harap GTA dan Perikatan Nasional akan masih ada masa, sebab today is Wednesday, penamaan calon rasmi is Saturday. Saya tak nak komen lebih-lebih, perbetulkan mana yang boleh diperbetulkan. Okey, dan juga merapati calon-calon yang bersih tetapi dianiaya oleh UMNO baru-baru ni, ya, dan juga dianiaya oleh PKR baru-baru ini. Okey, alright. Remember, someone's logic is failing, because kalau nak jadi kingmaker, anda perlu rujuk kepada gabungan lain, ya, yang ada kalangan dia ada heavyweight, dia tanding 169. Somewhere the logic is failing. The technical ke, bahagian think tank ke, the logic is failing. Tak cukup jumlah kerusi yang ditandingi, alright, untuk jadi kingmaker, because undi GTA dan Perikatan akan berpecah sesama mereka. Okey, walaupun tinjauan menunjukkan GTA mendahului berbanding Perikatan, tetapi tetap, ya, it's all about the law of numbers kalau nak jadi kingmaker. Alright. Khairul calon GTA sedikit sangat. Itulah saya kata, someone somewhere think tank, strategic think tank, the logic has failed. Okay. Alright. Dalam sini pun, dalam komen-komen sini pun ada 2-3 yang lebih terkenal daripada, you know what I mean. Kalau kita lihat Barisan dan Perikatan, they took the trouble to pergi cari orang-orang tu, dan ada yang akhirnya jadi calon, dan walaupun muka baru tapi ada impact dia di media sosial. Okay, that's all I have to say. Sebab benda ni saya tunggu sehingga pencalonan baru saya komen. Benda ni sebenarnya saya dah tahu lama dah. Okay, alright, itu sahajalah. Jadi
Apa-apa, kalau ada apa-apa tambahan, saya akan buat live lewat malam ni sekiranya perlu. Jadi sehingga kita berjumpa sama ada lewat malam ni atau esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.